Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, apabila menyentuh mengenai pekerjaan, perlunya ada penawaran. Di Sabah, selain daripada isu infrastruktur asas atau saya ringkaskan sebagai 4 serangkai, air, elektrik, jalan raya, internet, isu peluang pekerjaan masih menjadi himpitan kepada kami di sini. Yang penting sekali, dua isu ini saling berkait antara satu sama lain dan tidak boleh dinafikan. Jawab sama saya. Ada atau tidak syarikat besar mahu buka perniagaan di suatu kawasan yang mengalami masalah 4 serangkai ini? Cabaran kami di Sabah ini besar sekali. Kekurangan ini telah menyebabkan kolam untuk memancing yang diwujudkan tidak dapat berkembang. Malah masih banyak daerah yang tiada kolam. Dan saya harap orang faham kolam yang saya maksudkan di sini adalah peluang ekonomi setempat. Memburukkan lagi keadaan bila mana ramai anak-anak kita di Sabah yang memiliki kemahiran terpaksa bekerja di luar wilayah dan ramai juga yang bekerja di luar negara. Hasilnya kita lihat, walaupun Sabah merupakan negeri ketiga yang memiliki jumlah pekerja tertinggi selepas Selangor dan Johor, 80% pekerja di Sabah hanya memiliki tahap pendidikan menengah dan ke bawah. Sabah juga merekodkan jumlah pekerja yang tiada pendidikan rasmi tertinggi di Malaysia. Mengikut statistik kategori umur yang bekerja, mereka yang berumur 15 hingga 19 tahun yang bekerja di Sabah adalah pada kadar tertinggi iaitu 35.7%, 2 kali ganda daripada purata nasional. Ini merupakan satu kerugian besar kepada Sabah kerana pada umur ini sepatutnya mereka masih bersekolah dan menyambung pelajaran. Produk dagangan utama di Sabah yang diekspor adalah petroleum mentah. Berapa jumlahnya pada tahun lalu? 24.7 bilion ringgit yang mewakili 40%. Besar kan? Namun daripada 1.875 juta pekerja di Sabah pada tahun 2022, hanya 3.7 ribu orang ataupun 0.2% sahaja yang bekerja di sektor perlombongan dan pengkuarian di Sabah. Apabila kita lihat semua data dan fakta ini, ditambah pula dengan kedudukan teratas Sabah dalam carta kemiskinan dan pengangguran, adakah masih ada yang mahu mempersoalkan mengapa kami bising, mengapa kami selalu fight untuk meminta peruntukan lebih dan hak kami dikembalikan? Tuan Yang di-Pertua, pindaan yang dibentangkan pada hari ini membabitkan 16 perkara utama meliputi 70 pasal yang menyeleras undang-undang perburuhan di Malaysia. Apa pekerja yang di sini dapat, di Sabah juga perlu dapat dan saya bersetuju dan sokong. Faedah seperti cuti bersalin, cuti paternity dan aduan mengenai diskriminasi dan buruh paksa ini sangat membantu dan memudahkan urusan pekerja di sini. Mengikut data yang disediakan kementerian, ada lebih daripada 2.06 juta pekerja dan lebih 187,000 majikan yang ada di Sabah pada hari ini. Mengikut pindaan ini, tiada yang terkecuali. Soalan saya untuk kepastian, akan adakah arahan pengecualian oleh menteri seperti mana yang berlaku sewaktu pindaan tahun 2005 di mana Warta PUA 377 mengecualikan pemakaian Seksyen 103 cuti umum bergaji, Seksyen 104 masa kerja, Seksyen 104A kerja shift dan Seksyen 104C kerja hari rehat kepada pekerja-pekerja yang bergaji di antara RM2,001 sehingga RM2,500 sebulan. Saya difahamkan ini berlaku apabila bantahan dibuat oleh majikan-majikan terhadap gaji minima yang ditetapkan oleh untuk pekerja-pekerja yang dilindungi di bawah ordinan ini. Kedua, berdasarkan kenyataan Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah pada tahun 2022, pematuhan perintah gaji minimum di Sabah masih antara yang paling rendah di negara ini. Saya ingin tanya, sekarang tahun 2024 mau masuk 2025, adakah Sabah masih kekal di kedudukannya seperti tahun 2022? Jadinya apa tindakan kementerian? Ketiga, saya mohon penjelasan sama ada piawaian minimum perumahan harus diperluas atau dilaksanakan melalui undang-undang kecil di bawah Ordinan Buruh Sabah kerana mungkin tidak semua piawaian minimum perumahan sesuai. Apabila ia dimasukkan melalui perundangan kecil, ianya dilihat lebih sesuai. More that when it is included by way of subsidiary legislation, the State Attorney General's Chambers drafters will ensure it is suitable for Sabah. Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri.
Tuan Yang di-Pertua, seperti mana semua dari kita sedia maklum di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan Buruh Labor adalah di bawah senarai persekutuan. Sejak Ordinan Buruh Sabah diisytiharkan sebagai perundangan persekutuan pada tahun 1965, hanya sekali sahaja pindaan ordinan ini dibuat, iaitu pada tahun 2005. Kini setelah 20 tahun kita dibentangkan pindaan yang kedua. Ya, proses dan prosedur pindaan ini kalau diikutkan memang mengikut undang-undang dan ianya dilakukan mungkin seperti mana pindaan yang dilakukan pada tahun 2005. Namun sebagai wakil rakyat dari Sabah dan saya sebagai salah seorang daripada ribuan ataupun mungkin jutaan orang Sabah yang sudah sedar, saya mahu lihat Sabah ini ada cara dia yang tersendiri. Maksudnya, alangkah baik dan tersusun sekiranya pindaan yang melibatkan Sabah di peringkat persekutuan kerajaan negeri bawa dahulu ke Dewan Undangan Negeri untuk dibincangkan. Bukankah 73 adun kita ini wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat Sabah? Dan mungkin lebih banyak lagi pindaan atau penambahbaikan yang boleh dibuat mengikut acuan kita di Sabah. Ini saya tujukan kepada Kerajaan Negeri Sabah. Sekian, terima kasih.